Bila kita kata jodoh ni tentunya dia berkaitan dengan keserasian, berkaitan dengan bila tempoh jodoh ni sampai dan Apakah sebagainya ada lah. yang namanya salah jodoh? Orang yang hidup bersama selama bertahun-tahun lalu cerai, apakah mereka yang dinamakan salah jodoh? Nggak ada salah jodoh. Salam sejahtera. Bertemu kita lagi dalam Bola Bicara bersama Datuk Edi Rasyadi bin Samsuri, membincangkan fenomena semasa melalui kajian kaedah metafizik. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam, selamat sejahtera. Terima kasih Datuk. Okey, hari ini Datuk, kita nak membincangkan perihal jodoh melalui kajian metafizik. Boleh Datuk ceritakan sedikit apa kaitan jodoh dengan kajian metafizik ni Datuk? Okey, baiklah. Sebenarnya untuk jodoh ni dia ada beberapa perkara lah yang kita kena kaji kan. Bila kita kata jodoh ni tentunya dia berkaitan dengan keserasian, berkaitan dengan bila tempoh jodoh ni sampai dan sebagainya lah. Jadi kita gunakan kaedah penomboran untuk kita menilai keserasian seseorang tu dengan seseorang yang lain tu lah kan. Lepas tu kita gunakan graf hayat. Graf hayat ni adalah untuk kita melihat bilakah tempoh jodoh seseorang itu. Okey, maknanya setiap orang ada tempoh jodoh yang berlainan lah. Ada orang kahwin muda, ada orang kahwin tua, ada kahwin dua, macam gitu Datuk. Ikut tempoh Betul, dia. sebenarnya fenomena ni memang unik lah. Macam-macam jenis perkahwinan yang kita temui dan kita buat kajian juga tentang perkara macam tu. Yalah, ada orang dia berkahwin sekali, ada orang berkahwin 3 kali dan sebagainya lah. Ada fenomena-fenomena yang unik tentang apa ni jodoh lah. Jadi Itu maknanya bila kita menggunakan kaedah penomboran ni, kita nak memahami sebenarnya apakah yang mendorong mendorong seseorang itu untuk berkahwin dan juga mendorong seseorang itu untuk juga menamatkan perkahwinannya itu, iaitu dikatakan sebagai bercerai lah kan. Jadi perkara-perkara macam ni kita nak menentukan dalam penomboran itu sendiri. okey. Itu yang saya macam pelik ni. Kita pasal jodoh tapi slide yang Datuk bagi kat sini pasal mengenai divorce, iaitu perpisahan. Jadi apa kita punya adakah kajian daripada metafizik tu boleh lihat potensi seorang itu untuk berkahwin dan juga potensi untuk seorang itu berpisah dengan pasangannya Datuk? Ya, baiklah. Hasil ataupun risiko tentang sesuatu tu, yalah, maknanya kalau kita berniaga ada risiko dia, kalau kita buat sesuatu ada risiko dia. Dan tentunya perkahwinan ni pun ada risiko dia, iaitu risiko bercerai. Okay, jadi maknanya dalam kaedah penomboran ni kita juga ada mengkaji tentang pola perceraian sebenarnya. Kenapa seseorang itu boleh bercerai dan boleh menamatkan perkahwinan dan sebagainya. Tetapi ingat kita memahami pola-pola itu adalah untuk kita menjaga, memulihkan dan juga kita membetulkan perkahwinan kita itu. Tak semestinya seseorang tu bila ada pola perceraian dia akan terus bercerai, tidak ya. Sebenarnya dalam graf hayat pun semua orang kita kata semua orang ada widow star. Jadi maknanya semua orang boleh berpotensi menjadi widow, menjadi janda lah ataupun duda lah macam itulah boleh bercerai lah. Tetapi persoalannya ialah kenapa seseorang itu boleh bertahan lama? Itu yang kita nak memahami fasa tentang perceraian itu sendiri.
Okey, maknanya kita belajar kaedah ini, kita nak tahu potensi sesuatu itu kemungkinan berlaku supaya kita mengelak benda tu atau memperbaiki hubungan atau menjaga hubungan ya Datuk. Ya, betul. Itu yang Ah, kita nak lakukan, ya. Sebab ya. kalau nak kata bercerai, semua orang ada potensi nak bercerai kan. Tetapi untuk mengekalkannya tu, untuk mengekalkan, memulihkan, hidup dalam harmoni, itu satu perjuangan yang kita perlu macam yalah, untuk kita berjuang, untuk kita meneliti, mengkaji supaya apa jua keadaan yang menyebabkan perceraian itu boleh dielakkan, ya. Contohnya, ada beberapa pasangan ni dikatakan bercerai kerana mempunyai oleh tanggungjawab itu adalah tanggungjawab pula tu. Itu yang jadi tekanan. Jadi tekanan itulah yang menyebabkan perceraian. Tapi sebenarnya ia bukannya punca sebenar perceraian tu, ya. Jadi itu yang kita nak faham tu. Ya, kadang-kadang maknanya potensi untuk berpisah tu ada. Tetapi potensi tu ada, dia ada faktor lain yang menyebabkan benda tu orang kata boleh kuat berlaku lah, maknanya macam itu. Bila kita dah Ya, tahu, jadi betul-betul. kita jalankan penyelesaian. Maknanya tempoh tersebut kalau maknanya tempoh tersebut ada potensi. Maknanya kita dah tahu tempoh tersebut ada potensi, jadi kita kena cari jalan penyelesaian macam itu tu. Ya, betul. Itu yang kita nak cuba menggunakan kaedah penomboran, ya. Kerana tentunya apabila seseorang itu berkahwin, tentunya ada potensi untuk bercerai. Itu memang 50-50 lah dia punya peratusannya tu kan. Tetapi adalah kita kerana memahami penomboran ini adalah untuk mengetahui di mana satu puncanya itu. Mungkin tersalah arah ke, ya. Sebab saya pernah ada satu kes di Melaka, ya. Perkahwinannya memang tak berapa bagus disebabkan oleh kerana salah arah pernikahan. Itu pun kita merujuk kepada benda itu. Jadi penyelesaiannya tentulah kita betulkan arah pernikahan itu. Jadi macam itulah. Amerika lah kot. Tak adalah pergi Amerika kan. Mungkin pergi ke USA lah, Hulu Sungai Abong. Betul juga. Ya, salah satu faktor lah kot. Ya, ya. Dan juga bagaimana pula tentang macam dia beritahu ni, iaitu 71,806 pasangan yang bercerai 6 bulan tahun ini. Adakah tahun ini adalah fenomena tahun bercerai ataupun disebabkan fenomena lain? Okey, baiklah. Artikel ini kita ambil diterbitkan pada Ogos 25, 2021, ya. Jadi pada tahun 2021 semua maklum 2021 tu apa dia punya kiraannya lah. Jadi maknanya 2021 tu menjadi 2 campur 0 campur 2 campur 1 jadi 5. Pada kita 5 ni adalah satu angka tentang yang banyak cabarannya lah, ya, banyak dugaannya. Terutama sekali tentang pandemik sekarang ni lah kan. Bila pandemik adanya faktor-faktor ekonomi, masalah kewangan dan sebagainya. Malahan dalam artikel ni sebenarnya menceritakan majoriti yang bercerai ni adalah kerana masalah kewangan. Jadi sebenarnya mereka tu cerai bukan kerana tak cinta lagi dah. Kerana masalah kewangan. Jadi kita nak memahami tu apakah masalah-masalah sebenarnya berlaku supaya kita dapat membetulkan situasi yang berlaku pada waktu sekarang ni. Ya, maknanya kitaran 5 tu mempengaruhi. Dalam masa yang sama juga, kemungkinan besar terdapat pada kitaran tahun tersebut, pasangan tersebut mempunyai pola perpisahan yang seperti yang Datuk pernah cakap lah, maknanya ada pola potensi berpisah boleh berlaku. Maknanya dia berganda benda tu. Betul, dia boleh jadi berganda lah, ya. Kerana apabila kita melihat kepada masalah-masalah jodoh ni, dia banyak sebenarnya. Kita tak boleh
mengklasifikasikan sebagai satu atau beberapa, tapi sebenarnya banyak, luas. Jadi setiap orang tu mempunyai kiraan yang berbeza-beza pada setiap orang ya. Jadi sebab itulah kalau kita sebaiknya lah kalau kita dapatkan sesi kelas ataupun sesi untuk buat personal coaching ya, supaya kita boleh memahami apakah apa ni masalah-masalah jodoh, masalah-masalah perkahwinan yang berlaku ketika ini. Ya, okey. Okey, Datuk. Untuk kita sebelum mengakhiri berbicara kita ni, menurut kaedah metafizik, apakah cadangan-cadangan Datuk untuk pasangan di luar sana yang belum berkahwin, untuk belum kahwin, apakah menurut kaedah metafizik yang perlu dibuat untuk orang kata perkahwinan ni kita nak kalau boleh keljannah lah ataupun sampai kita sehingga akhir hayat kita lah. Macam mana Datuk? Okey, baiklah. Kita berbicara pasal jodoh kan. Tentunya sebelum berkahwin tu lagi lah ya. Persiapan diperlukan lah ya. Jadi maknanya pasangan-pasangan yang akan melangsungkan perkahwinan bukan sahaja buat persediaan tentang perkahwinan tu sendirilah ya. Maknanya uruskan pejabat agama, panggil wali lah apa semua. Tapi satu juga yang pihak pasangan tu ambil kira ialah tentang kiraan metafizik tu, kiraan graf hayat itu. Maksudnya macam contohnya kita mengira keserasian. Kita melihat apakah komponen-komponen dalam tarikh lahir, dalam tarikh gabungan dan sebagainya lah. Sebab kita nak memahami satu buah rumah yang bakal dibina tu, apa dia punya komponen dia. Ada tak komponen kewangan, ada tak komponen tekanan, ada tak komponen dan macam-macam lagi lah. Bila kita memahaminya, barulah kita boleh melangsungkan perkahwinan dengan baik dan seterusnya menjalani perkahwinan dengan dalam alam perkahwinan tu dengan lebih baik juga. Maknanya salah satunya adalah kita tengok kesaksian dengan pasangan melalui perkiraan kedua-dua tarikh lahir lah dan juga graf hayat pasangan lah. Okey, Ya, betul. Itu kesaksian pasangan. Bagaimana pula dengan tarikh nikah? Adakah perlu kita lihat pada tarikh tertentu ke? Ya betul. Memang tarikh nikah juga memainkan peranan jugalah ya. Kerana kita kira kan apatah lagi tarikh nikah. Bukan kerana apa kita nak mengira tarikh nikah ni, sebab sebenarnya apa yang kita beritahu tadi, kita nak memahami komponen-komponen dalam tarikh nikah itu. Dan tentunya kalau bolehlah ya, kita pilih tarikh yang betul-betul cantik, maksud saya tentang kewangannya, tentang keserasiannya dah memang ada kat situ. Jadi maknanya bila kita melangsungkan perkahwinan tu kita dah jadi macam selamat lah, macam okey lah kan. Berbanding kalau kita ambil tarikh-tarikh nikah yang ada isu sana, isu sini, boleh. Bukan tak boleh, tapi kita kena buat kerja lebih sikit lah ya. Kita nak kena membetulkan, memahami dan sebagainya. Maknanya betul lah cara orang dulu. Kalau Jawanya ada perkiraan apa nama perkiraan tu? Kliwon apa benda tu. Untuk sepasangan untuk berkahwin pada hari tertentu. Salah satunya dia melihat pada energi pada tarikh perkahwinan tersebut. Betul macam itu Datuk? Betul. Okey, selain daripada tarikh, jadi lain daripada tu apa perlu dilihat? Macam tadi kata arah untuk menikah. Okey, baiklah. Yang penting sekali ialah bila nak untuk berkahwin ini, bernikah arahnya lah ya. Tetapi sebenarnya apabila bernikah, tentunya sekali faktor-faktor yang lain diambil kira ya. Contohnya apabila mereka berpindah ke satu buah rumah, suami isteri, di mana kedudukan katil pun main peranan juga. Memainkan peranan juga. Interesting tu. Sangat menarik. Jadi semua tu maknanya Datuk kaji dan siapa-siapa boleh datang jumpa Datuk untuk mengadakan sesi konsultasi untuk mengetahui tarikh yang terbaik, pasangan, keserasian pasangan untuk lihat arah nikah, arah dalam rumah yang untuk pindah nanti semua sekali. Jadi maknanya semua sekali ada dalam kajian Datuk. Boleh jumpa Datuk ya? Betul. Itu memang ada dalam kajian kita lah. Sebab kita sebenarnya kajian saya ini berdasarkan kepada
kes-kes sebenar, ya, maknanya kita berjumpa dengan klien-klien kita dan mereka menceritakan dan kita dapati apa faktor-faktor yang mempengaruhi kehidupan perkahwinan mereka dan sebagainya lah. Jadi memang kita mengkaji daripada kes-kes sebenar kehidupan tu. Okey, itu yang belum berkahwin Datuk. Yang dah kahwin macam mana pula? Ah, Tentunya mereka yang dah bernikah hmm. tak boleh tukar tali nikah lah kan. Oh, tak boleh Cuma nikah kita kali boleh kedua lah. ikhtiarkan. Yalah, tapi sebenarnya kita boleh ikhtiar juga, ya. Contohnya kalau kita tahu dalam tarikh nikah itu ada perjalanan duit bocor. Jadi kita betulkan tentang isu-isu kewangan itu sendiri. Dan contohnya dalam artikel yang dipaparkan di skrin ni, ya, majoriti individu bercerai kerana masalah kewangan. Jadi kita betulkan masalah-masalah tersebut dengan ikhtiar energi, dengan strategi-strategi yang kita gunakan. Maknanya walaupun dah menikah, maknanya masih lagi ada peluang. Ya, macam Ya, itu betul. Datuk. Betul. Jadi untuk penutupan kita pada buah bicara pada hari ini, ada Datuk nak bagi pesanan ke untuk sesiapa yang nak berkahwin, yang dah berkahwin ke, untuk sedikit pesanan lah daripada Datuk. Macam mana? Baiklah, untuk yang mereka nak berkahwin ni tentulah ada buat persiapan, ya. Sebenarnya persiapan tu dari segi mental, ya, daripada fizikal, daripada spiritual dan daripada energi metafizikal kita, ya. Kita kena betul-betul untuk melangsungkan perkahwinan ni dengan betul-betul hati yang betul-betul ikhlas, kerana perkahwinan ini adalah satu tanggungjawab. Jadi kita kena bawa tanggungjawab dan amanah dalam perkahwinan itu dengan baik sekali. Ya Datuk, terima kasih Datuk untuk buah bicara kita juga pada kali ini. InsyaAllah kita akan jumpa di buah bicara yang lain. Para penonton yang di luar sana, kalau sesiapa yang ingin nak mengetahui kaedah jodoh melalui kaedah metafizik, boleh berjumpa dengan Datuk Eddie untuk sesi personal coaching. InsyaAllah Datuk akan buat, kalau tak boleh jumpa empat mata, kita boleh buat dalam keadaan Zoom je Datuk. Ya, betul. Ya, terima kasih Datuk untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.